Orang sangka Tan Sri nak bunuh UMNO. Kita boleh menegur secara terbuka, boleh menegur dalam media dan sebagainya, tapi janganlah sampai menggelar orang. UMNO baru DAP. Dia kata UMNO ni tak nak terima orang pandai. Aku yang kritik tu. Nak buat macam mana dia tak setuju? Whole play to no play. Ahli Parlimen Melayu kami buat apa? Jangan sibuk parti kami, jaga parti sendiri. Kalau karakter Tan Sri Lim Kit Siang lagi Melayu daripada orang Melayu, memperjuangkan hak Melayu, kita pun kata tak apa, dia jadi menteri. Jangan jadikan ia sebagai lip service. Teruslah bersyakwah sangka antara Melayu dengan Cina. Dah tak ada dah orang bijak pandai dalam parti. Apa yang ada pada UMNO? Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro. Bersama-sama saya Dr. Fatul Bari dan saya Wan Agil Wan Hassan. Terus follow kami di semua platform social media, like dan juga share di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Moga-moga insya-Allah dengan sumbangan like dan share tersebut membantu kelestarian kami insya-Allah. Okey, Agil, minggu ni ada beberapa topik yang panas. Tapi sebelum panas, oren betul baju. Wardah sajalah. Ini macam baru habis pergi convention amanah. Wanita amanah. Wanita muda amanah. Tak ada lagu. Tapi betul, saya hadir ke convention amanah peringkat negeri Perlis. Baru-baru ni, hujung minggu baru ni, yang dirasmikan oleh Datuk MK. Oh, dia ada peringkat negeri. Peringkat negeri. Convention amanah peringkat negeri. Terus di pusat Ya, tapi akan ada bayan negeri. Yang saya dengar akan dibuat convention Barisan Nasional peringkat Barisan negeri. Nasional. Ya. Okay. Dan itu selesai. Cuma dalam minggu ni saya rasa yang paling hangat dibincangkan adalah soal pembubaran ataupun reshuffle kabinet. Rombakan kabinet. Bukan pembubaran kerajaan. Jangan nak bubar ni dok. Baru je reshuffle kabinet. So reshuffle kabinet ini ada pro and con dia. Itu biasalah. Semua benda yang pada hari ni bila berkaitan dengan politik akan ada pro and con. Itu biasa. Cumanya rombakan kabinet yang berlaku pada 12 hari bulan 12 ni, biasanya tarikh yang menarik. Ada promotion Shopee ke Lazada ke apa kan. Tapi 12 hari bulan 12 dijadikan sebagai hari reshuffle kabinet oleh PMX. So your pandangan, ada beberapa lantikan. Okay. Kita kena ucapkan tahniah dulu. Tahniah sebelum kita nak cerita panjang. Tahniah kepada semua menteri-menteri yang kekal dulu. Yang kekal. Pertama, yang diberi portfolio baru. Yang kedua dan yang baru dilantik menyertai kabinet. Terdiri daripada tokoh korporat pun ada. Tahniah kepada Datuk Amir Hamzah. Datuk Seri Amir Hamzah. Tahniah pada kira CEO EPF. Dan juga saya difahamkan beliau di Petronas sebelum ini, juga di TNB sebelum ini. So ada pengalaman banyak dalam dunia korporat. So tahniah beliau di situ. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mungkin kita akan bincangkan sekali lagi tentang pelantikan tokoh korporat ke dalam kerajaan. Dan juga Datuk Seri Johari Ghani yang baru masuk, yang saya rasa semua orang mengharapkan dia berada dalam kabinet. Cuma posisi mana? Kita mengharapkan posisi lain tapi dapat posisi lain lah. Itu kuasa dia lebih kurang dia ni striker material, tapi dia dapat main midfield pun not bad. Itu midfield ke back je? Tak, midfield juga. Commodity midfield. Midfield ni. Okay. Midfield. Contributing to GDP quite significant. Contributing to GDP. Okay. Tak apa, lagi pun kita cakap bab tu. Kemudian seorang lagi, Datuk Noraini. Ini saya cerita daripada UMNO BN. Datuk Seri Noraini, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Tahniah daripada Chairman Rizda kepada Timbalan Menteri kepada Datuk Seri Nancy. Dan itu dua orang saya rasa. Yang lain tu bertukar portfolio dan ada yang kekal. Dan bila kita tengok ratio dia menarik ya. Kita tengok jawatan dalam kabinet mengikut parti. Parti Keadilan Rakyat PKR, Menteri 8, Timbalan Menteri 6, which is 14. Barisan Nasional, Menteri 7, Timbalan Menteri 7, 14 juga. DAP, Menteri 5, Timbalan Menteri 5, 10. Orang rasa macam DAP ni banyak, tapi 10 je. Amanah,
Menteri 2, Timbalan Menteri 2. Hmm. Sabah, Menteri 2, GRS dan UPCO, Timbalan Menteri 2, GRS. Sabah. Teknokrat, Menteri 2, Timbalan Menteri 1. Gabungan Parti Sarawak, GPS, Menteri 5, Timbalan Menteri 6. Jadi sebenarnya Barisan Nasional ni, walaupun dalam pilihan raya memiliki kerusi tidaklah sebanyak DAP, tetapi diberikan tempat yang kedua dalam kerajaan untuk memiliki, bukan tempat kedua, sama banyak dengan parti PKR. Tapi saya nampak dia beza sikit pasal Kat mana? kita tengok PKR, DAP, Amanah tu sebagai parti yang berasingan. Walhal tapi kalau kita tengok PH. dari segi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, memang Pakatan Harapan dapat kursi terbanyak lah. Yeah. I think it's fair because dia orang menang. Yeah. Dan mereka menang kursi terbanyak sekali. Jadi bagi saya ratio tu okey lah. Not bad for us. Dan bukan satu lagi yang saya sebut tadi, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran jelas kepada rakyat ataupun penonton di luar sana bahawasanya yang kata kerajaan ini milik penuh DAP, dikontrol DAP, DAP yang menunggang, yang lain semua ditunggang, itu tak betul. Itu sentimen yang dimainkan. Itu sentimen yang dimainkan. Walaupun mungkin ada perkataan-perkataan dan kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Tapi still membuktikan bahawasanya kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan yang mana agihan kerusi itu dilihat fair dan adil. Okey. Adil, continue tadi yang cakap pasal lantikan. Sila. Saya ada beberapa komen lah. Satu adalah berkaitan dengan saiz kabinet PM yang semakin besar. Kita dah pernah bincang dalam episod sebelum ni yang saya kata saiz kabinet ni sebenarnya bagi saya tak ada masalah. Tapi ada juga komen-komen netizen, komen-komen parti lawan, terutamanya pihak pembangkang yang menyatakan bahawa it's a bloated cabinet. Therefore akan besarlah perbelanjaan kabinet. Cuma saya juga ada lihat PC Perdana Menteri semalam, kata 20% potongan gaji tu still applicable dan Perdana Menteri tidak menerima gaji. So I hope that will explain lah. Tak adalah sampai banyak belanja. Dan keduanya, saiz kabinet yang besar ni saya rasa dia datang dengan responsibility yang besar. Selagi mana ia boleh buktikan kepada rakyat yang ia akan menjadi satu kabinet yang berfungsi dan efisien, macam kita bincang dalam last episode, I think it should be okay. Itu nombor satu. Nombor dua, berkaitan dengan saya straight to the point lah. Ini Wan Saiful Wanjan ni buat statement ni. Sahabat kita juga. Dia kawan juga. Saya tak adalah rapat, saya kenal lah dia masa di UK. Pernah lah pergi usrah di rumah dia. Lepas tu saya jumpa dia sekali di Ideas masa dia jadi CEO Ideas. Mungkin dia tak kenal saya lah kot. Dia ada menyatakan bahawa penukaran portfolio Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan daripada Menteri Pertahanan ke Menteri Luar Negara, Foreign Ministry, adalah satu taktik Presiden untuk melemahkan kedudukan Timbalan Presiden. Yang ni saya pun dapatlah komen, diminta komen oleh reporter lah. Dan respon saya juga sama. Saya kata udahlah campur urusan parti saya ni, parti kita ni kan. Jangan sibuk. Jangan sibuk parti kami. Jaga parti sendiri dan juga uruskan kes di mahkamah. Saya doakan supaya semoga semuanya okey. Cuma dia kata kalau diberi jawatan, sebab diberi jawatan tu akan menyukarkan Tok Mat untuk engage dengan grassroots dan juga engage dengan rakyat. Saya tak masuk akal. Dia masih lagi ahli parlimen, dia masih lagi timbalan Presiden UMNO. Tak ada benda yang akan menyekat dan memberhentikan dia daripada berjumpa dengan rakyat dan juga ahli UMNO. Dan satu benda lagi, Mindef ini, Menteri Mindef ini memang bukan menteri yang direct dengan kementerian itu sendiri. Bukan langsung direct dengan rakyat di bawah. Betul. jadi mana-mana menteri, betul di antara menteri kanan, kerana memberikan soal keselamatan dan pertahanan negara. Tetapi dia bukanlah kementerian yang berpolitik. Betul. Dan satu lagi saya rasa tak pelik juga pasal kalau nak cakap untuk melemahkan kedudukan Tok Mat, tak silap saya Pak Lah dulu sebelum jadi PM pun pernah jadi Foreign Minister. So ini semua orang kata sekadar nak menangguk di air yang keruh. Dan sebab kadang-kadang mungkin kita jelaskan kepada sahabat saya lah, WB Wan Saiful. Dia Foreign Minister ni
penting untuk networking. Hmm. Okay. Bila siapa-siapa yang dilihat ada Perdana Menteri punya material, okay, which is dalam UMNO ni antara yang dilihat Datuk Seri Mat Hassan jugalah antara selain daripada tokoh-tokoh yang lain, beliau di antara yang disebut-sebut sebelum ini antara Perdana Menteri, Prime Minister material. Jadi yang antara perkara yang paling penting adalah networking, especially dengan negara-negara luar. Okay, so kalau tak ada networking, jadi Perdana Menteri penat kerja nak buat. Tu satu juga. Dan Tok Mat dia ada latar belakang corporate dan perniagaan yang baik. Dan saya dan latar belakang corporate perniagaan baik tu dengan syarikat luar negara. Dan saya rasa selain daripada dia menjalinkan atau memperkukuhkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara lain, dia juga mampu untuk membantu MITI contohnya. Untuk mendapatkan pelaburan-pelaburan dari luar. Saya rasa kita harus berhenti melihat foreign minister ni sebagai satu kementerian yang hanya menjalinkan hubungan dua hala di antara negara Malaysia dan negara-negara lain sahaja. Dia lebih daripada itu. Dia bukan tujuan pembekuan. Dan letak Tok Mat kat situ bukanlah nak cold storage Tok Mat ke tak. Saya rasa PMX ada perkiraan dia, ada percaturan dia, dan saya rasa dia perlukan Tok Mat di situ. Bahkan Tok Mat pun kena ambil peluang yang diberikan ini untuk prove himself. Yang perkara seterusnya adalah berkenaan dengan pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah ke dalam kabinet. Walaupun kita harap Datuk Jo. Kita semua harap Datuk Jo. Kerana dia dilihat sebagai orang yang dalam UMNO ni diberikan mandat untuk melihat dan memberikan komentar soal ekonomi. Okay. Bahkan Kongres Ekonomi Putra yang akan datang tahun depan pun he's leading it. So kita melihat di situlah. Dan dia pernah menjawab jawatan MK2 pun. Betul. Dia pernah menjawab jawatan tersebut dan dia ada pengalaman banyak. Dan dia corporate dan tak payah bercakap lah soal dia punya kemampuan keuangan dia, credibility dia dan sebagainya. Okey lah. Cumanya pada saya, kita tidak ada masalah teknokrat terlibat dalam kerajaan. Cumanya apa yang kita harapkan adalah walaupun teknokrat, contoh Datuk Seri Mat Hassan teknokrat, tapi dia terlibat dalam politik, dia jadi Menteri Besar Negeri Sembilan dan dia berpolitik. Engagement, ada grassroots, turun ke bawah dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan teknokrat yang memegang jawatan dalam kabinet ini, dia ada sense itu. Okay? Dia tak boleh hanya melihat kepada P&L saja, profit and loss. Dia tak boleh hanya melihat pada numbers. Sebab kadang-kadang ada sensitivity yang tak boleh dikira dan diukur dengan numbers, dengan wang ringgit, dengan nilai. Okay? Dia diukur dengan sensitivity. Kalau you tak ada sensitivity tersebut, akan ada masalah. Betul tak? So jadi itu harapan kita. Saya tak kata dia tu tak ada, tapi apa yang saya harap. Saya setuju dengan pendapat tu. Tapi ada dua benda yang saya nak sentuh berkenaan dengan pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah ni sebagai Menteri Kewangan kedua. Pertama sekali, saya kurang selesa melihat teknokrat duduk dalam kementerian seperti Kementerian Kewangan sebab kita pernah ada pengalaman semasa Tengku Zafrul jadi Menteri Kewangan. Saya tak cakap Tengku Zafrul tak bagus, tapi masa dia menjawab jawatan tu, dia sebagai teknokrat. Dan it's not what we want. What do you mean what we want? Maksudnya dari segi political standing dia tak ada. Dia tak ada dari segi perbelanjaan tu, betul. Dia bukan setakat PNL. Tapi perbelanjaan ini juga harus mengambil kira bukan kepentingan politik, tapi sensitivity politik. Sensitivity politik. Itu satu. Keduanya, dia jadi kurang kreatif. Sebab dia very straightforward. It's like running a corporation. Ini yang membawakan saya risau sebab pertama sekali, Ketua Perbendaharaan Negara dah orang corporate. John American. Betul. And kita boleh tengok output dia, iaitu belanjawan tahun 2024. Now kita ada another guy from corporate, which credibility wise, fantastic, memang bagus. Pengalaman pun fantastic, memang bagus. But he is not a politician. Cuma mungkin dengan ada PMX sebagai Menteri Kewangan, it should stabilize and balance it lah. Akan balance it. Itu yang pertama. Kedua, pemindahan Tok Mat Maslan daripada Timbalan Menteri Kewangan ke Timbalan Menteri Kerja Raya, dan ketiadaan Datuk Seri Johari Ghani yang tidak nanti MK itu satu.
keduanya, dia ni antara the voice of reason dalam parlimen yang mengkritik dasar-dasar ekonomi kerajaan, tapi sekarang ni bersama dalam kabinet, meaning that dia tak boleh lagi run that function di dalam parlimen. Sebab dia kena close the rank. Dia duduk dalam kabinet. So you tak setuju Datuk Johor ni masuk kabinet? Saya setuju. Okay. Tapi saya mengharapkan dia duduk di MK2. Okay. Itu perbezaan Tapi dia. sama je kalau dia duduk di MK2, dia tambah tak boleh kritik juga. But Buat dalam parlimen. he will do whatever he need to do as MK2. Cumanya macam saya kata ni, saya tak boleh lagi. Cumanya kita berharap supaya bila ada Datuk Seri Johari Gani dalam kabinet, meaning that he can be another voice of reason dalam kabinet. Cumanya bila dah tu selesai dan UMNO duduk dalam keadaan yang mana kita cari new spokesperson lah untuk membincangkan dan put government in check when it come to economic policy. Ini dua perkara yang saya nampak akan ada cabaran sikit lah pada UMNO. Lain-lain perkara yang saya rasa mungkin kita nak sentuh, banyak juga perkara-perkara yang quite interesting dalam reshuffling kabinet ni, Dok. Contohnya pengasingan portfolio. Pengasihan Di portfolio antara- contohnya Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Komunikasi dengan Digital. Maksudnya kita ada Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital lah, saya tak tahu apa nama dia kemudian. Dan Dia akan efek, khabarnya dia akan efek pada SKMM juga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. mungkin Satu komunikasi, satu sebab satu MCMC dia run both. Digital. Dia run komunikasi, dia Yes. run multimedia. So yang tu kita masih lagi nak kena tunggu apa. Walaupun saya tahu Fahmi Fazil dia dah buat kenyataan beberapa portfolio yang dia akan ambil dan dia dah bincang dengan kabinet. Tak silap saya. Tapi bila saya nampak senarai tu, nampaknya macam YB Gobind Singh akan hanya ada MDEC sebagai agensi. Baik daripada jadi menteri, baik jadi chairman MDEC. Ini ada benda yang saya rasa masih ada clariti lah. Nombor 2, TPM 2, Datuk Sri Fadilah memegang memegang portfolio portfolio tenaga dan PMB akan bawah dia kan? Ya. And YB Nik Nazmi menjaga climate lah. Sumber asli. Sumber asli lah. Climate change. Yang ini pun saya rasa diharapkan tak mengganggu lah kelancaran plan NETA yang telah diumumkan oleh kerajaan pada awal tahun. Saya punya pandangan pada yang pasal pengasingan kementerian ni, pecahan portfolio ini, saya okey sebab dari sudut efisiensi dia, okey, dan kemampuan untuk mengurus. Contoh, YB Nik Nazmi sebelum ini pegang portfolio dia besar, Terlalu besar. sumber asli ni, dan juga air bawah dia, sumber asli bawah dia, kemudian lagi tenaga bawah dia, Iklim bawah dia. iklim bawah dia, kemudian ESG, ya, climate change bawah dia. So jadi terlalu besar, jadi cantik dipecahkan balik. Yang itu saya setuju. Okey, tu satu. Ni komunikasi dengan digital. Komunikasi dengan digital ni saya pun oleh kerana ni pertama kali berlaku, dan sebelum ni kita tak pernah dengar lagi. Cumanya saya difahamkan akan ada juga pecahan. SKMM pun akan pecah juga kepada dua. Saya difahamkan. Tapi apa pun kita kena tunggu statement dan kenyataan rasmi daripada pihak yang terbabit lah. Betul. Cumanya itu yang kalau dia umum macam tu, based on apa yang saya pun tengok, dia umum macam tu, macam kita fikir Gobind pegang apanya. So itu kita punya concern. Itu concern kita lah. Concern kita. Tapi apapun, pada saya ini reshuffle kabinet, satu, dia kuasa Perdana Menteri. Itu hak dia untuk buat. Dan lantikan-lantikan ni saya kira tentunya sudah mengambil kira banyak faktor. Sama ada setuju ataupun tidak, pandangan pro and cons, itu kita boleh bagi pendapat dan pandangan. Di Relax Pro kita berikan semua pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan tersebut, terpulang pada anda untuk menilai. Satu lagi yang saya mungkin nak sentuh sikit ialah ada kementerian yang menggugurkan menteri dan digantikan dengan menteri baru. Ini Menteri Sumber Manusia. Ya. YB Steven Sim dilantik sebagai menteri penuh. Yang Dan ni YB Siva Kumar digugurkan daripada daripada jawatan kabinet. Ini pun quite interesting juga. Sebab saya dia mengundang kemarahan beberapa ahli politik India.
Dia kata tak ada India dalam tu. Dia kata di India dalam Gobin? saya pun tak berani nak cakap. Webi Patutnya Gobin Gobin ialah kaum India lah. kaum India. Ya, Saya kaum kira India. itu je. Kalau nak kira macam tu, kaum dia beli agama apa latar belakang ni, banyaklah kita nak kena study je tu. Sebab macam kita kata Melayu Bumi Putra, macam Chinese, dia ada Kristian, dia ada ni. Dan ada India pun yang Kristian juga. So jadi saya rasa tak timbul kot isu ni. Yang penting dah diberikan oleh parti yang menentukan. Ya. Tapi interesting to see YB Steven Sim to be a full minister. Saya suka dia. Suka dalam erti kata yang betul lah. Saya pun suka dia. Suka dia dari sudut kemampuan dia. Bukan soal kerana dia boleh fasih berbahasa Melayu, tetapi macam mana dia engage dengan isu dan permasalahan. Betul. Dan saya tengok gandigan dia dengan Datuk Ahmad Maslan tu sebagai timbalan Menteri Keuangan 1 dan 2 menarik. Menarik. Dua-dua pandai berpantun, dua-dua pandai engage dengan netizen. Yep. Pada saya. Itu memberikan satu nafas baru saya kira dalam kerajaan, dan especially dia Steven Sim DAP. Walaupun dia DAP, tapi to be fair, kita melihat dia sebagai seorang tokoh politik yang ada masa depan. Saya rasa serumusannya kita masa lagi terlalu awal nak melihat sejauh mana implikasi reshuffling ni untuk membawa negara ke satu hala tuju yang jelas untuk rakyat menilai, dan juga ada desas-desus yang mana bila ada reshuffling kabinet dia kata akan ada reshuffling di JLC. Itu terserah pada kerajaan. Kita akan bincang sekiranya isu tu dah jelas. Dan akan ada dalam lantikan baru. InsyaAllah kalau tak ada masalah, kita rasa let's give this new cabinet a chance lah. Okay, kita akan berehat dan kembali selepas ini. Relax bro.